أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Sabtu Salam Zulhijjah. Hari keberapa hari ini? Hari keberapa hari ini ya? Hari ke-16 ya, hari ke-16. 16 Julai 16 Zulhijjah. Jadi hari ini sajalah ni baru balik minum. Jadi saja nak live mungkin sekitar 20 minit. Sementara nak urus satu perkara pagi ni. Sebab apa? Sebab satu tak nak beri pada fokus ada kita kerja yang ada program malam ini ataupun pagi esok. Untuk kita bicarakan sedikit mengenai ini, ada satu soalan yang dikeluarkan di dalam rakan homeopati. Seorang yang bertanya, seorang yang bertanya katanya, ada tak ubat homeopati untuk rabun jauh ataupun rabun dekat? Ini persoalan menarik. Biasa juga. Dahulu pun ada orang yang suka bertanya. Dan saya tertarik dengan orang yang menjawab. Saya tertarik dengan orang yang menjawab. Apa ni nama dia? Lang Makno. Lang Makno. Siapa orang ni? Saya pun tak pastilah. Member of Rakan Homeopati since 25th 2020. Okay. Okay. Kan saya setujulah, dia kata, Tuan, saya nasihati berjumpalah pakar mata. Hal kerabunan ini bukan lagi masalah besar di hari ini. Ianya senang dirawat, mudah dan berbaloi. Okey? Siapa yang setuju dengan pandangan sahabat kita ini? Saya pun tak tahu siapa yang ni. Apakah dia ni optometris ke apa? Saya pun tak pasti. Tapi maknanya ada. Satu jawapan yang menarik jugalah. Satu jawapan yang menarik juga. Satu jawapan yang menarik juga. So, bagaimana sahabat-sahabat yang ada masalah rabun? Ada masalah rabun. Kita perlu cari sahabat-sahabat yang ada masalah ni. Mungkin boleh sama-sama bincang apakah ada rawatan yang menarik. Okey. Boleh beri pandangan ya, boleh beri pandangan. Dalam homeopati ada tak? Orang bertanya ni pasal ada tak ubat-ubat homeopati? Ada tak homeopati ubat-ubat berkaitan dengan short-sighted ataupun long-sighted? Ini satu persoalan. Yang keduanya,
apa yang disebutkan oleh rakan yang menjawab ni, hal kerabunan ini bukan lagi masalah besar di hari ini. Ianya senang dirawat, mudah dan berbaloi. Kita tak tahu rawatannya apa. Tapi saya fikir ia merujuk kepada optometris. Ini maknanya kalau kita ada masalah kerabunan, dekat atau jauh boleh jumpa optometris. Pakar bahagian mata boleh membantu masalah dengan menggunakan kanta mata. Ya. Zaman sekarang optometris on demand. Okay, on demand. Memang boleh kita settle dengan guna. Tapi mungkin orang yang bertanya ni tak nak guna kanta. Ada juga kita boleh jawab ada kanta apa ni yang kita masukkan ke dalam mata tu. Tak perlu pakai kanta di luar supaya nampak penampilannya nampak biasa seperti orang lain. Ada juga. Itu pun boleh buat. Maknanya yang terkini, teknologi terkini, ada banyak pelbagai macam kaedah untuk kita selesaikan masalah. Tapi masih lagi belum menjawab persoalan yang bertanya. Ada tak ubat homeopati untuk rabun dekat dan rabun jauh? Saya buka lampu sikit bagi terang sedikit. Saya dah tick beberapa orang, tidak ada sebab saya pun tak maklum untuk live ni. Saya tak boleh lama sebab saya guna data ni. Mungkin sekitar 20 minit boleh on. Tapi saya nak dapat respons. Mungkin pagi Ahad ni ramai yang ambil masa ambil time untuk tidur ataupun berehat di sebelah pagi. Okey. Dalam homeopati ya sahabat, dalam homeopati ni banyak masalah. Kalau kita refer kepada terapeutik pun, terapeutik dia ada memberi saranan-saranan. Kalau kita refer kepada repertori pun dia ada juga sebut mengenai isu-isu kerabunan. Rabun dia mestilah dikait dengan beberapa isu ataupun perkara lain yang menjadi masalah yang memberi ketidakselesaan kepada pesakit. Itu sudah pasti. Sebab itu, hari ini hari Sabtu. Terima kasih Pak Wan Kasmani. Hari ini bukan hari Ahad ni, hari Sabtu. Hari Sabtu. Mungkin ada juga yang bekerja, yang masuk office hari Sabtu. Terima kasih remind. Saya ada event. Adalah kawan tengah hari ada saudara nak datang. Ada orang nak menumpang pun di tingkat atas. Okay, saya ini sebab saya tidak register untuk meneruskan jadi pengamal. Kita sembang-sembang ilmu. Kita sembang-sembang ilmu. Saya dulu dari segi pengalaman, saya dulu ada masalah rabun dekat. Apabila usia saya tahun itu lebih kurang tahun 2004. Tahun 2000. Tahun 2000 usia saya sekitar 40 tahun lebih. First time saya menghadapi masalah rabun dekat. Saya tengok tulisan dalam buku. Saya tengok tulisan dalam buku ini ya. Ni. Bila kita macam ni kita tak boleh baca, kita bermasalah dengan rabun dekat. Maknanya long sighted. Long sighted maknanya rabun dekat. Kita boleh lihat jauh tapi tak boleh lihat dekat. Saya pernah ada masalah dulu. Tapi kenapa sahabat semua kan boleh lihat, saya sekarang boleh baca ni. Prinsip homeopati ketiga ialah hukum mikrodose.
atau undang-undang penggunaan dos minum. Saya boleh baca. Okey. Saya ada rahsia macam mana saya boleh selesai masalah rabun dekat saya. Okey. Sekarang saya ada masalah bersama dengan rabun dekat itu. Ada proses dia. Saya juga mendapat kesar rabun jauh. Tapi rabun jauh ni datang lewat sedikit. Sekitar hampir usia 50 tahun, saya mula ada rabun jauh. Dan saya dapati rabun jauh ni sukar untuk saya rawat. Rabun dekat, sekarang saya sudah boleh baca. Sabar tengok. Dahulu saya kalau tengok nak baca surat khabar kan, tak boleh ni. Saya kena letak jauh macam ni. Jauh untuk kita dapat baca. Jadi masa tu saya terpaksa beli kanta mata. Saya terpaksa beli. Masa tu saya di Besut, Terengganu. Saya belilah yang orang jual murah yang RM10. Pergi juga ke kedai optometris, buat juga spek. Mula-mula 100 lebih lah. Bila saya dah tak boleh baca tu, dia 150 power dia. Lepas tu naik 170. Lepas tu 200 lebih. Dari tahun ke tahun dia mula naik. Saya tak boleh baca dekat, terpaksa guna spek. Tapi sekarang saya tak guna spek. Sekarang saya tak guna spek untuk rabun dekat. Tapi semasa rabun dekat yang pulih, masa itu juga rabun jauh ada. Saya mendapat masalah. Sekarang hendak pandu kereta, saya terpaksa guna spek. Ini spek saya. Rabun jauh. Tak boleh lihat dekat. Tak boleh lihat jauh. Boleh lihat tapi kabur. Jadi kalau nak memandu, kalau tanpa spek, saya tak boleh memandu. Kalau tidak, kacau nanti. Memang saya kena. Sebab sekarang saya punya power sudah sampai ke 270 power. Tinggilah, agak tinggi. Kalau lebih 200 memang tak. Memang kena pakai spek kalau kita memandu. So inilah antara penyelesaian yang disebutkan oleh rakan kita dalam homeopati itu. Kanta mata. Nak guna spek ke ataupun nak guna kanta apa disebut tu. Mungkin boleh bantu. Tidak ada masalah. Tapi maknanya ada alat bantu. Alat bantu untuk kita melihat dengan terang. Sekarang kalau saya balik kampung, nak memandu, memang, bahkan nak jalan dekat pun memang kena pakai kanta. Itu rabun jauh. Saya belum usahakan untuk rawatan homeopati bagi rabun jauh. Rabun dekat, saya guna juga ubat homeopati, tapi saya nampak kurang berkesan. Bukan kurang berkesan dari segi tak boleh merawat, tapi kurang berkesan. Mungkin simptom dia itu tidak menempati. Sebab kita nak merawat diri kita sendiri, kadang-kadang ada masanya kita tidak boleh menepati dari segi keseluruhan simptom, remedi dengan keseluruhan simptom. Kita boleh lihat secara terapeutik, sarana remedi, tapi satu perkara bila kita merawat diri sendiri ni, satu, kita tidak cenderung untuk mengikut proses. Kita cenderung nak cepat aja, bila tak jadi nak tukar remedi lain. Sebab itu tidak digalakkan seorang yang sakit, walaupun dia seorang doktor, ingin merawat diri dia sendiri. Mungkin pada satu tahap boleh. Tapi bila dah beberapa kali percubaan tak boleh, dia kena refer pada orang yang lebih tahu. Okey. So, menjawab persoalan yang dibangkitkan di dalam rangka homeopati, ada tak remedi ubat-ubat untuk rabun dekat dan rabun jauh? Ada. Indonesia juga ada mengeluarkan, ada rawatan herba, ada herba dikeluarkan. Yang botol kecil tu, titis kat sini. Ada kesan juga. Ada sahabat juga beritahu kepada saya, dulu dia tidak boleh memandu. Tapi lepas dia guna ubat titis itu,
settle masalah dia. Sampai sekarang pun dia tak pakai spek. Dia tunjuk kepada saya gambar dia pakai spek. Pakai spek. Spek besar dia. Untuk melihat. Sekarang dia dah tak pakai spek. Dia bawa motor besar. Sebab dia kata dia guna remedi dari Indonesia tu. Saya guna juga. Adalah nampak baik sedikit. Tetapi apa ni, bila lama tak improve banyak, saya pun tak guna. Anak saya pun begitu juga. Tapi dia ada apa ni, kita kata testimoni. Dan orang yang saran kepada saya dan dia banyak stok kat sini. Saya rasa ubat ni tak tahulah ada sokongan KKM ke tidak. Saya rasa tak ada sebab kecil sangat tulisan dia. Nanti saya ambil contoh. Okey, ini dia Sahabatnya, siapa yang nak cubalah ubat ni daripada Indonesia. Tanya orang Indonesia, dia ada. Satu dia guna apa yang diberi nama sini OTEM, O-T-E-M. Satu dia sebut THM, THM. So dia guna dua remedi ini, dua bahan ini. Dan kita dapati, Waalaikumsalam Tuan Safri, dan dia selepas beberapa waktu, dia buang spek dia. Sekarang dia naik motor besar. Kemana-mana dia pergi tanpa spek. Maknanya mata dia sudah sembuh. So saya ni beri saranan kepada orang bertanya. Kalau nak cuba. Dia satu set OTEM dengan THM. Harganya sekitar 40 ke 50 RM lah. Bergantunglah pada siapa yang supply. Saya dah lama tak pakai ni. Hari tu saya pakai juga. Nampaklah terang sedikit. Tapi sebab tak improve banyak, jadi saya tak pakai. So yang ni kena tanya orang Indonesia. Ataupun orang Malaysia yang boleh jadi supplier. Saya tak fikir ada KKM sini ya. Tapi untuk rawat diri peribadi je lah. Bukan untuk bisnes. Ini bukan untuk bisnes. Tapi mungkin boleh guna. Selain daripada kanta mata, mungkin boleh guna. Okey. Itu saranan saya lah. Sama ada rambut dekat ataupun rambut jauh. Sebelum kita nak kata homeopati, boleh ada remedi ke tidak? Okey. Homeopati, kalau homeopati ni, agak-agak apa remedi yang kita boleh beri? Wallahualam, saya selalu cuba mengelak soalan macam ni. Tapi sekarang saya nak bicara mengenai persoalan rabun ni. Sebab apa orang bertanya dalam rangka homeopati dan ada satu saja respons. Betul lah, sekarang kita ada pelmacak optometris yang boleh bantu isu ini. Orang yang tak nak guna spek mata, maknanya dia nak cari ubat yang boleh membantu dia bebas daripada masalah ini. Tentulah bila orang itu bermasalah, ada ubat. Tak ada masalah yang tidak ada ubat. Ini janji Allah Subhanahu Wa Taala. Ada penyakit, mesti ada ubatnya. Ada kencing manis, mesti ada ubatnya. Jangan kita kata, kencing manis ni tak kena ambil ubat berterusan sampai tua. Sampai dipotong kaki. Tak jaga pantang. Tak betul lah. Dia mesti ada ubat dan dia mesti ada sesuatu yang boleh menyembuhkan. Itu konsep orang percaya kepada agama Islam. Janji-janji Allah, keterangan Al-Quran, mesti kena terima. Doktor sekalipun dia kena terima. Okey, boleh bersetuju? Bersetuju boleh angkat. Tapi homeopati, dia masalah rabun. Kalau kita cari dalam remedi dia sebut. Rabun tidak dapat melihat kerana silau.
Dalam homeopati ada disebut sebagai rabun siang. Ada orang bila datang malam, walaupun ada cahaya, dia tidak nampak. Yang tu dia sebut rabun malam. Okey. Istilah ini ada dalam material medika homeopati. Ada dicerita. Orang yang bila tiba malam dia jadi rabun. Ada orang yang bila tiba siang, bila matahari memancar kuat, dia jadi rabun. Ada. Dan ini mesti matching dengan masalah dia rabun tu, sama ada dekat ataupun jauh. Dia mesti matching lah. Sebab kita dalam homeopati, kita nak totality of symptoms. Simptom-simptom secara menyeluruh serupa antara simptom yang ada pada kita dengan simptom-simptom ubat. Ini law asas dalam homeopati. Okey. So yang tu satu perkara. Dan simptom-simptom lain berhubung dengan minda, kenapa kita jadi rabun, mungkin selepas putus cinta lalu kita pun menangis kuat sehingga lepas tu jadi rabun. Benda-benda macam ini juga memain peranan dari segi mempengaruhi remedi apa yang kita nak guna. Okey? Bila saya cakap macam ni, orang yang terlibat dalam pengamalan homeopati, juga orang yang baru mengenal homeopati dengan melalui mengikuti kursus pengenalan homeopati, insya-Allah mereka boleh fahamlah apa yang saya sebutkan di sini. Okey, so maknanya kita kena matching itu. Itu asas yang kita kena tahu. Lepas itu, dari segi terapeutiknya ataupun dari segi repertorinya, kita boleh lihat apa-apa simptom petunjuk yang mana remedi ditunjukkan. Contoh, okey, ada satu ubat, ada satu bahan yang bila diambil dalam bentuk krut, dia boleh mencetuskan satu keadaan rabun jauh. Jika dalam bentuk krut dia boleh menyebabkan rabun jauh, bila dipotentize, okay, diperkuatkan kuasa, diguna secara homeopati, berkemungkinan, ini saya kata berkemungkinan, ia boleh menyembuhkan masalah rabun jauh. Okey, syaratnya sudah tentulah remedi itu. Okey, alhamdulillah. Okey. Puan Cik Muhammad Safri, rabun malam saya guna lycopodium, insya-Allah ada berkurangan. So inilah isu sebenarnya. Orang yang bertanya dalam rakam homeopati itu, dia bertanya, ada tak ubat yang boleh mengurangkan masalah rabun tu? Betul lah, kenyataan ini betul lah. Ada berkurangan. Maknanya remedi ini mampu untuk mengurangkan. Sesetengah kes dia mungkin boleh menyembuhkan. Sesetengah kes dia boleh bantu untuk mengurangkan masalah tersebut. Okey, so lycopodium ni salah satu remedi. Okey, sebab sahabat kita Muhammad Safri, terima kasih kerana menyebutkan satu remedi yang sebut lycopodium. Okey, so saya nak baca, saya nak terangkan. Lycopodium ni pada simptom partikular dia, ini satu remedi yang kita akan bicarakan jugalah dalam program kelas material medika bersama Cik Muhammad Safri juga. Disebut berkaitan lycopodium ni, dia berguna untuk rabun siang. Rabun siang boleh guna. Tetapi dia lebih bersifat kepada rabun malam. Maknanya night blindness. Okay. Melihat hanya separuh daripada objek. Ada ulcer dan kemerahan pada kelopak mata. Dua-dua mata separuh terbuka semasa tidur. Itu antara simptom yang disebutkan oleh di dalam buku material medika Dr. William Borick. Maknanya lyco ini boleh guna masalah rabun malam atau rabun siang. Bagaimana dengan rabun jauh dan rabun dekat?
Okey. Dia tak sebut. Dalam Lycopodium ini dia tidak sebut. Kena check repertory. Okey. Tapi simptom ini, maknanya simptom ini bila menepati, dia ada kelegaan. Seperti yang sahabat kita, saudara Safri menyebutkan tadi, dia membantu boleh mengurangkan rabun malam. So memang seperti yang dijelaskan dalam Meterai Madika. Kita berbalik kepada isu rabun jauh, rabun dekat. Rabun jauh, saya belum test lagi. Saya nak cerita saja, saya belum test lagi. Gigi saya rabun jauh, saya belum test lagi. Antara remedi rabun jauh yang boleh mencetuskan satu keadaan rabun jauh dalam bentuk kerutnya, bila potentas jadi ubat homeopati, kita boleh guna untuk rawat. Sembuh atau tidak soal kedua. Tapi kalau matchingnya tepat, insya-Allah. Remedi itu bernama Physostigma veninosum. Okey, Physostigma veninosum. Ini disebut di dalam Meterai Madika. Okey. So Physostigma ni saya juga dulu pernahlah membeli. Tapi saya rasa sebab kita terlalu ke arah terapeutik dan kita lupa untuk melihat secara keseluruhan, totality of symptoms. Tidak banyak perubahan. Dan Physostigma veninosum ini adalah juga satu remedi untuk rabun malam. Jadi kalau kita ada dua, rabun jauh dan rabun malam, maknanya remedi ni sudah ada dua petanda simptom yang sesuai dengan kita. Sebab kita ada dua kes, rabun malam, rabun jauh. Dan remedi ini ada menyebut mengenai masalah rabun jauh dan pengenalan dia. Dia menyebut dalam simptom partikular bahagian mata ada rabun malam. Okey. Itu antara remedi. Jangan kita cepat sangat ni. Antara remedi. Begitu juga dia ada beberapa remedi lah. Antaranya juga mungkin kita boleh sebut Oleum animae. Oleum animale aetherium. Okey. Oleum lah senang kita panggil. Satu remedi rabun jauh juga. Bersama dengannya, bila kelopak mata kita menyentak, ada lacrimation, maknanya mata tu selalu berair. Ada rasa pedih. Penglihatan pula berkabus. Mungkin boleh guna oleum. So maknanya, kalau kita nak tanyalah persoalan ditanya, ada tak remedi untuk rabun jauh? Kita boleh jawab ada. Tapi remedinya ada beberapa. Maknanya, kalau kita nak rawat, kita kena pergi jumpa pengamal homeopati. Jumpalah mereka yang lebih tahu mengenai bukan spectacles, dari spek bahagian kerabunan pada mata. Isu-isu kerabunan. Penglihatannya tidak jelas. Rabun jauh. Okay. Sebab optometris boleh settle dua, rabun jauh dengan rabun dekat. Dengan menggunakan bantuan, alat bantuan. Macam alat bantu mengajar lah. Ini alat bantu untuk melihat. Boleh guna. Saya memang guna spek. Tapi sekarang dah dekat 300 dah. Kalau nak bawa kereta, saya memang guna spek. Rabun dekat ada tak? Ada juga. Contoh. Siapa ada remedi petroleum? Dia boleh berguna untuk penglihatan yang malap. Ada masalah rabun dekat, tidak boleh membaca. Kalau tercetak di surat khabar tu tulisan kecil-kecil halus-halus, lagi tak nampak. Okey. Itu antara cirinya. Maknanya, kalau kita nak tanya ada tak remedi? Ada. Menyembuhkan atau tidak? Persoalan kedua. Saya suka minum air kosong. 9 kosong.
Dia dah minum kopi dengan kawan. Makan roti canai. Minum air kosong ni sangat bagus, sangat membantu kesihatan kita. Semakin meningkat tua, semakin berusia, semakin baik kita meminum air kosong lah. Saya sebut air kosong. Tak kira lah mineral ke tidak mineral. Tapi kita perlu. Kita perlu. Okey. So itu yang jawapan kepada orang bertanya yang rekam homeopati itu. Itu jawapannya. Maknanya ada. Dan kita tak kata homeopati saja. Yang bersifat herba seperti ini pun ada. InsyaAllah dia membantu sedikit lah. Tapi mungkin dengan family dia, family saya kurang sesuai. Sekarang nak beritahu, apakah yang membolehkan saya membaca rekat ni? Saya masih adalah sikit beberapa, mungkin 70 ke 80 rekat. Tapi tidak ada masalah saya untuk membaca. Malah tulisan Dr. Borik yang paling kecil, yang bahasa Inggeris tu, halus je tu saya masih boleh baca. Okey. Saya masih boleh baca. Dan saya hanya guna spek ataupun cermin mata Ibn Sina. Tentu sahabat pernah jumpa dengan spek ataupun cermin mata Ibn Sina. Dia tak ada cermin pun, dia hanya ada lubang-lubang. Saya guna itu. Saya guna itu satu hari dalam 15 minit kita pakai dan kita melihat ke hadapan, kiri, kanan. Nak train mata kita untuk lebih sharp atau lebih tajam dalam melihat ke hadapan atau melihat. Kita membaca lah, kita boleh lah pura-pura membaca, bawa buku baca. Pakai spek tu. Yang berlubang tu. Saya train seperti itu. Saya ingat lebih kurang sebulan ke 2 bulan. Lepas tu saya boleh membaca. Tanpa spek. Saya boleh membaca tanpa spek. Okey. Ya. Senang. Tak ada masalah. Maknanya, ubat itu ada. Kaedah itu ada. Kita kena cari. So, tak semestinya kita bersetuju atau mengambil satu kaedah penyembuhan itu sahaja atau satu kaedah penyelesaian masalah. Contoh, kita hanya bergantung pada optometris sahaja. Maknanya, rabun dekat ke, rabun jauh ke, kita bergantung hanya pada spek sahaja. Dan kalau boleh, tak ada masalah kita nak bergantung pada spek. Tapi ada juga kaedah lain yang boleh membantu. Dan saya kaedah guna Ibn Sina punya ni kesan. Ada guna remedi homeopati, saudara Safri guna untuk rabun malam dan mungkin rabun jauh juga boleh like kepada dia. Baik untuk dia. So inilah sebenarnya ilmu yang kita pelajari. Ilmu ini milik Allah. Milik Allah. Dia yang maha tahu. Ilmu kita dalam homeopati ni baru berapa persen. Ilmu kita dalam alopati ni baru berapa persen. Ilmu Allah luas. Homeopati ni baru 1. Homeopati baru ada 2. Herba baru ada 3. Yang urut berapa? Yang acupuncture berapa? So, ini yang kita nak memahamkan orang yang terlibat dalam bidang perubatan. Khususnya golongan alopati. KKM. Yang bagi dia ni hanya ubat alopati sahaja yang boleh diguna untuk rawatan. COVID-19 ke, influenza ke, rabun ke, apa sahaja dia kata, ini kena rujuk alopati sahaja. Inilah konsep yang salah dalam ilmu perubatan sebab kita diajar dalam agama kita. Ikhtiar milik kita. Kesembuhan milik Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. So sama ada jalan untuk sembuh itu diperturunkan melalui alopati ke, homeopati ke, herba ke, acupuncture ke. Yang ini hakikat yang mesti diterima. Okey. Kita ni orang yang terlibat dalam homeopati dan perubatan alternatif, sebahagian besarnya boleh terima bahawa ilmu Allah itu luas
Yang kita ada ni sedikit, jadi kita harus bersifat terbuka untuk menerima rawatan lain. Masalah kita, KKM tak nak terima. Orang yang terlibat dalam alopati, sebahagiannya tak nak terima. Kalau alopati tak boleh sembuh, kita boleh refer ke mana-mana. Sepatutnya, kalau dia bergabung di bawah satu bumbung, alopati sepatutnya boleh refer. Okey, kita ada dalam KKM beberapa orang yang pakar dalam isu rabun ni. Kalau nak guna remedi, kita refer. Alopatinya, apa salahnya kalau dia kata, kita boleh refer you punya kes kepada orang ini. Awak ada kes eczema, sudah beberapa kali datang, tapi kita tak boleh sembuh. Mungkin anda boleh cuba Dr. Surya Khatun umpamanya. Ataupun Dr. Mana. Dr. Mana yang pernah menyembuhkan. Ini kena ada. Konsep silang. Konsep saling bekerjasama dan saling bergantung ini kena ada. Jangan alternatif saja yang nak rujuk alopati. Alopati pun seharusnya ada rujukan pada sistem perubatan lain bila mana dia tidak mampu merawat. Setuju dengan saya, sokong. Tak setuju pun, tidak apa. Tapi konsep ilmu kita sebagai hamba Allah ni, itu yang sepatutnya yang kita pegang. KKM pun sepatut begitu. Kementerian mana pun sepatutnya begitu. Okey, itu sajalah. Tempat saya sudah hujan. Elok dah hampir setengah jam dah kita bersama. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan sini membantu untuk kita semua melihat dengan lebih positif dalam isu ini. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.